Hello everyone, welcome to my class. I'm your teacher, Madam Kong. Today we are going to discuss past year, chapter 2.2 and 2.3. Are you ready? Let's start. Okay, good morning class. Today we are going to discuss past year 2.2 and 2.3. Okay, hari ini kita buat perbincangan past year 2.2 dan 2.3. Mari kita tengok soalan pertama. Okay, semua orang stay alert lah. Kita kena faham soalan dulu. We have to understand the question first ah. Okay, so question 1 ask about, okay, first soalan ni dia cakap kotak ni merunjukkan kepada three outermost electron. So, kita tahu ini apa? Subshell 3s. Ni subshell 3s. Ni subshell 3p. Siapa tak faham? Okay, elemen Y, ground state. Ground state maksudnya dia ialah tak ada charge lah. Okay, Madam nak tanya, sini ada berapa set of quantum number dari kotak ni? 1, 2, 3. 3. Maksudnya sini ada 3 outermost electron. Okay. Kemudian highest n ialah 3. So kita tahu luar sekali ialah 3s2, 3p1. Okay. Soalan pertama. Maximum number of orbitals that exist in the shell of n equal to 3. Soalan ni dia nak n equal to 3 secara umum sahaja. Okay. And then number 2, write the electronic configuration of element Y. Jadi you tahu yang luar sekali ialah 3s2, 3py. Jadi depan tak ada masalah. Okay, next, draw shape. Ada S. Orbitals for the valence electron. Jadi you tahu valence electron dia ialah yang ini. So kat sini, kita kena clear what is outermost electron ataupun valence electron. Maksudnya elektron yang kat luar sekali. Apa maksud dia luar sekali? N yang tertinggi sekali. Jadi N tertinggi kat sekali ialah berapa? N equal to 3, yes. Okay, jom kita tengok jawapan. Okay, jawapan dia. Okay, kita tengok CK buat. Okay, first, dia dapat dah. Sebenarnya kita senang buat dua dulu. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Okay, yes, correct. Okay. Okay. Okay, lepas tu, maximum orbital for n equal to 3 is 9. Kerana soalan ni umum. Dia secara umum. Mengapa 9? Kita ada 3s, 3p, 3d. 3s ada berapa orbital? Satu saja kan? 3p ada berapa orbital? 3. Yes. 3d? 5. Jumlah? 9. That's why. Jawapan dia 9. Okay. Lepas tu, okay, outermost is 3s2, 3p1. Dia suruh lukis. Soalan dia suruh lukis apa? Semua. Dia suruh lukis semua. Draw the shapes of orbital. Dia tak cakap 1, 2, dia nak shapes. Jadi jawapan kat sini 2 markah dia hanya boleh dapat 1 je. Okay, labeling pun salah, tak dapat markah. Okay. Semasa buat labeling, kita tak boleh buat 3s2. No. Okay, we just have to label 3s orbital. Kalau you label 3s2 salah. Because the question asks about, okay, draw and label the shape. So for this one, the orbital is 3s. Kalau soalan tanya orbital, kita tak akan cakap 3s2. Kita cakap 3s sahaja. Okay, dan Madam nak tanya, berapa p orbital yang wujud untuk p? 3. Px, py, pz. Am I right? Betul. So kita tak tahu ni ialah px, py ke pz. Kita kena buat untuk semua kerana soalan ni dia nak semua. Jadi you kena buat 3px, 3py, okay, 3pz. Baru dapat 1 markah. Faham? Faham. Sila catatkan perbincangan ni penting. Okay. Even look seems like simple question,
but banyak tips and trap. Dia banyak trap kat situ. Banyak tips yang kena tahu, banyak trap yang kena berhati-hati. Okay ya. So this is question number 1. Okay ya. Berapa orbiter kena lukis untuk soalan 3? 4. Semua orang sila jawab. No, 4. Satu untuk 3S dan 3 untuk 3P. Jadi 4 orbiter yang kena lukis. 3S, 3PX, 3PY, 3PZ. Okay? Faham? Faham madam? Kalau soalan nak 2, okay, you 3S ataupun 3P yang mana-mana sahajalah. Tapi untuk case ini dia nak semua. Okay, question number 2. Ya, Ya, ada soalan. tanya. Kenapa electrovalence tu kita ambil 2? Mengapa electron valence ambil? Yang 3S dengan 3P1. Kenapa kita tak ambil yang 3P1 tu je? Tak. Yang satu tu menunjukkan elektron. 2 tu menunjukkan elektron. Ini semasa kita buat electronic configuration. Kalau lukisan, okay, kita patah balik tengok nota. Tengok lukisan semua ni. Adakah anda nampak labeling dia ada 1, 2, 3 ke tak? Ada tak? Tak ada. Okay. Kita tulis label secara PX, PY, PZ ataupun untuk D orbiter ialah DXY, TYZ. Okay. Macam tu sahaja. Sekiranya you tahu N value, okay, kalau you tahu dia 3, you label 3 kat sini lah 3DXY. Kalau you tahu dia 4, label 4 je lah N value. Kalau tak, kita memang tulis nama orbiter saja, XY, XZ, YZ. Okay, even though S orbiter kita pun label 1S, 2S ataupun 3S sahaja. Yang 2, 1 tu, okay, itu menunjukkan elektron, tak perlu. Jadi semasa belajar kat chapter 2 ini kan kena sangat detail, tak boleh buat sesuka hati. Tak boleh campur aduk. Kalau campur aduk, konsep memang consider misconception lah. Tak dapat markah. Okay, bagus lah tanya. So sekarang, faham? Labeling just 3S, 3PX, 3PY, 3PZ sahaja semasa buat ni semua. Okay, kita tahu 3. Mengapa 3? Kerana soalan dah bagi 3. Highest value is 3. Kalau tak tahu, tak payah pun. Okay, kerana soalan dia memang bagi 3 dah. So kita label 3S, 3P. Okay, kemudian 3P ni kita tak tahu. PX ke PY ke PZ. That's why kita tulis semua. Okay, tak ada yang fix lah. Dia tak cakap negatif 1 ni lah apa, kosong ni lah apa, positif 1 ni lah apa. Tak. Dia mana-mana sahaja. Okay. Boleh ya? Boleh. Okay, soalan kedua. Okay. Proton number 21. Proton number is very important to help you to write the electronic configuration of E. Because proton number is equal to electron number. Jadi rujuk list constant you akan tahu berapa elektron dia. Kerana proton number akan sama dengan electron number sekiranya dia elemen ataupun atom. Okay, soalan dia mesti suruh shape. Lukis. So yang pertama ini write je. Yang kedua ni draw. Lepas tu keep. Okay, berhati-hati dia nak set. S quantum number. Okay, the fourth shell. Apa maksudnya fourth shell? N equal to berapa? N equal to 4. Okay, pun sama. Nampak tak soalan 1 dan soalan 2 lebih kurang sama je. Tapi cara tanya berbeza. Yang ini dia bagi satu gambar aja ni. You kena faham. Yang ini dia terus bagi proton number. You kena tulis. Okay, jom kita tengok soalan jawapan. Okay, P21. So 1S2, 2S2, 2P6, 10. 3S2, 3P6, 4S2, 10. And then 3D1. Okay, betul tak? Semua orang? 21, betul tak? Okay betul Okay, lepas tu jangan lupa. Okay, madam akan galakkan you susun semula. Ni tak salah, ni soal betul dah dapat markah dah. Okay, madam akan galakkan you susun semula. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D1, 4S2.
Okay, susun semula ikut n value. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Mengapa? Okay. Semua orang sila dengar soalan madam ah. Elektron yang pertama perlu dikeluarkan. The first removal electron is from which orbital? 4s. Yes, very good. 4s2. 4s. Kerana kan semasa kita susun, kita memang isi 3D 4s dulu baru 3D. Kerana kita baca nokta, you akan nampak. Okay. Energy kat sini 4s memang lebih rendah. Okay, 4s is lower energy level compared to 3D. Semasa isi, kita kena isi 4s dulu, baru isi 3D. Tapi lepas isi, kita perlu susun semula. Kerana kita tengok n equal to 1, n equal to 2, 2, n equal to 3, n equal to 4. Siapa yang jauh sekali? 4. 4. That's why the attraction between the nucleus and the valence electron, weakest is the weakest. That's why kalau kita remove electron kan, electron 4s2 pertama dikeluarkan. Lepas tu 4s1, baru 3d1. Dikeluarkan. So soalan dia tanya apa? Dia suruh write the electronic configuration, dah betul. Lepas tu draw. Konsep yang sama jugalah. Betul ke salah? Jawapan dia. Kali ini labeling dia okey sikit. Mereka tak tahu mengapa ada benda ni, apa maksud ni ya? D1. 1 ke? Salah. Labeling semua salah dah. Mengapa ada 1? Jangan semasa buat labeling untuk orbital diagram tak payah tunjuk elektron. Kita hanya buat dia dxy, dx square macam tu je. Kita tengok. Lukisan pun kurang tepat. Anak panah mengapa tak ada? Semua anak panah sudah hilang. Kena ada. Sekali lagi yang madam tahu dia tak tengok video saya. Kemudian ring ini pun silap. I tak tengok pasti lagi. I sekarang betul kan? I tak tengok loops dia betul ke tak betul. Ini apa? YZ. YZ antara Y dengan Z. Boleh. So XZ antara X dengan Z. Boleh. X square betul. X square Y square betul. Ni XY. Tapi tak dapat markah juga kerana kesilapan sikit ni semua menyebabkan kita tak dapat markah. Lagi satu. Draw the shape occupied valence. Valence electron kat sini ialah ni. Jadi you tak lukis S. You tak lukis 4S. Sepatutnya you kena lukis 4S juga. So, you kena buat untuk 4S juga. So, label 4S. Pasti X, Y, Z. Tengah-tengah sini padamkan. Nampak senang kan? Tapi nampak tak jabat anda? Soalan 3 pun kurang tepat. Soalan 3 nak apa? By right, suppose you are the one who present, not me to explain. Set of quantum number. Macam mana nak buat set of quantum number? Haris, secara jujur, adakah anda tengok video saya? Saya tengok. Tengok mengapa impak macam ni. Saya tak faham soalan dia, madam. Tak faham soalan. Jom kita tengok soalan. Soalan nak set of quantum number for the electron that occupied. Set kan, nampak set kan. Sebenarnya dia satu je. Kerana 4S berapa? 4S2. 4S2 kan? Dia 4S2. Jadi 4S ada berapa elektron? 4S ada 2 elektron. 2 elektron. Dia nak set. Jadi N kamu tentu sudah silap dah. Mana 4 shell tu 4S kan? Madam. Bukan ke? 4th shell.
Oh, Petala yang okey, okey. keempat. Okey, sekarang you beritahu saya. Okey, sekarang you tahu ialah 4S kan? Apa nilai untuk N? 4 L? L 0, 1, 2, 3. Tapi sekarang dia ialah S. Oh, S, kosong. Kosong. Kosong sahaja. Okey. Memang tak memang kita tahu semasa N sama dengan 4, L kemungkinan dia ialah 4 tolak 1 sama dengan 3. Maksudnya dari kosong, 1, 2, 3. Betul. Tapi sekarang dia sudah bagi subshell. Subshell dia ialah S. S sama dengan Kosong. kosong. Okey, M, M kosong. S S positif 1/2. dan Negatif 1/2. okey. Kerana soalan ini dia 4s2. 4s2 ada 2 elektron. That's why you kena merangkumi 2 ini. Okey, semasa you buat benda ini, tak dapat markah lagi. Kerana dia nak set of quantum number. Cara untuk buat set of quantum number kena macam mana? So, you kena buat, kalau siapa tengok video memang ada beritahu, you kena buat bracket, kurungan N, L, M, S equal to, tadi ada beritahu 4, 0, 0, positif half. N. Untuk case ini dia nak N kerana dia nak set 4, 0, 0, negatif half. Faham? Faham. Kalau you ada tengok video untuk soalan tutorial yang last kali pun sama. Write a set of quantum number. Saya ada beritahu cara untuk buat set of quantum number. Kalau you bertahu, you tak akan bagi jawapan saya macam begitu. Oh, tutorial belum lagi. Saya buat. Nanti saya tengok. Boleh? Jom kita tengok soalan 3. 3 saya tak cakap lah. Ada soalan nak tanya pasal 3? Tak ada, madam. Soalan 3 dia berbunyi macam ni. 6. Okay. Kata kunci pertama, draw. Kata kunci yang kedua, explain. Nak explain berapa? Nak 2. Arrangement in electron. Orbital diagram. Soalan pun dah bagi draw the orbital diagram. So, madam tak faham, Izzat, mengapa you buat orbital notation? Aku nak menangis dah. Okay. So, ni betul lah. So, 1s2, 2s2, 2p. Okay, and then tadi madam dah tegur dah. So, ini kena tuliskan. Pauli, kat sini kena tuliskan Hans Rule. Okay. Pastikan spelling betul. Okay, soalan 4. Aisyah, tak ada jawapan lagi ke? Saya letak dekat slide 20. Kita tengok soalan ni. Arahan madam sangat clear kan? Soalan 1. Okay, kerana you 20. Okay, bolehlah faham, you akan confuse sikit. Okay, tak apa. Give the set of quantum number for the highest energy electron. Okay, nampak tak? Dia bagi berapa je sini? Dia bagi berapa set? Kelas dia bagi berapa set? 1. Okay, 1. Okay, tadi soalan 3 kan? Okay, ada berapa set? Soalan 3 tadi ada berapa set? 2, soalan 2. 2. Okay, 2. Nampak tak? Kalau dia ada 2, maksudnya dia ada 2 biji elektron. Kalau dia bagi 1, maksudnya dia berapa elektron je? 1. Yes, 1 sahaja. Okay, contohnya soalan yang 1 ni. Dia bagi berapa set? 1, 2, 3. Jadi dia ada 3 elektron ke outermost. Okay, ada makna dia, gambar raja semua ni ada makna dia. Dia sesuka hati. Dia boleh bagi macam ni. Okay, kemudian dia boleh bagi macam ni. Dia boleh bagi gambar raja juga. Ada soalan gambar raja tak? Dia tak bagi. Ada satu ialah soalan gambar raja.
Okay. So dari sini kita tahu 4, 1. So ini apa orbital? 4. What is the P. suction? 4p. Okay. 4p is the highest and then only with one set. So meaning that this is 4p1. Okay, yang depan tu buat je lah. Yang depan tu buat seperti biasa. Jom kita pergi slide yang 20, tengok jawapan Aisyah. Okay. Sayang, dia nak apa? Give the electronic configuration. Mengapa you bagi saya 4p je? Write the electronic configuration of X. Ini 4p1 je lah, yang luar sekali. Jadi depan tu ialah apa? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and then? Siapa boleh sambung? 4L2. Oh, Yes, 4s2. And then 4p1. Inilah baru jawapan dia. Aisyah, you buat apa? Okay, next. Write the most stable ion. Ion means contohnya aluminium dia buang 3 elektron. So untuk case ini, kita buang elektron macam mana? Kita akan buang cari highest n. Highest n is n equal to 4. Dia akan buang kat sini. 4p6 lah. Dia akan buang kat sini. Jadi dia akan buang berapa elektron? Kita macam buat silap je. Silap kat mana? Siapa boleh beritahu saya? Madam tertinggal 3D Yes, sepatutnya 3D1. Ini silap. Okay, nasib baik ada orang boleh tahu jawab. Okay, 3D1 3D1. Jadi dia akan, this is the outermost. Okay, this is the valence electron. Yang luar sekali. Jadi dia akan buang 3. Lepas buang 3, dia akan jadi, okay, first one is the most stable ion. Jawapan dia lepas buang 3, dia akan jadi X. Berapa? Positif ke negatif? Positif. Positif berapa? 3. Yes, S3P. So what is the electronic configuration? Sama je, 1s2, 2s2, 2p6. Kita sekat 3p6. Okay, 2p6, 3s2, and then 3p6. 3p6. Ni jawapan untuk 1, ni jawapan untuk 2, jawapan untuk 2. Kerana dia buang 3. Okay, and then draw, lukis ship of orbital occupied by the electron with the highest principal quantum number. Highest ialah apa? 4s. Okay, 4s. Madam, kenapa bukan 4P? Sorry, mengapa? Oh, 4p. Silap, madam, silap. Kita padam semula. Nasib baik ada orang nampak. Jadi, I silap semua kat sini. Kerana lupa 4p. Kena berhati-hati ya. Okay, mengapa saya ada tendensi silap? Kerana I lupa alpha. Okay, kerana that's why madam kata kalau I tak lukis, I tak buat alpha kan, I pun akan lupa. Okay, so kita patah balik tengok alpha apa yang cakap. Okay, madam kena rujuk gambar raja ni baru boleh buat dengan betul. Kalau I tak rujuk, I pun akan miss out. So, I galakkan you all buat. Okay, sekarang I tahu 4P dia ada 1. Betul tak kelas? Betul, Madam. So, kita kena buat 1S, 2, 2S, 2, 2P, 6, 3S, 2. Okay, lepas tu 3S sambung balik, 3P, 6, 4S, 2. Tadi I lupa 4S, 2. Lepas tu baru 3D, 10, 4P, 1. Ini baru betul. Tadi I sudah tertinggal 3D. Okay, so sekarang ini ialah ikut alpha. Lepas buat ni kena buat apa? Tadi madam ada kata, siapa boleh beritahu saya? Susun. Susun balik. Yes, susun balik. Kena wajib
So, I kena susun balik. Kalau tak susun balik, you tak nampak siapa yang kat luar sekali. 2p6, 3s2, 3p6, then 3p10, 4s2, 4p1. Okay. Apa yang madam buat silap tadi, itu ialah kebiasaan belajar buat sendiri. Okay. Madam sengaja tunjuk yang silap tu, tengok ada orang titik tak bagus. Kelas ini ada orang dapat titik. Itu ialah kesilapan umum. Okay. Kerana kita semasa buat, kita sudah biasa 3 macam ni. Kita lupa apa. Apa ialah saat 1s2, 2s2, 2p6 stress tak ada masalah. Sampai sini. 3p6, 4s2, kita akan lupa 3d10. Ada 3d10 kat sini. Baru 4p1. Lepas susun kita tahu A yang tertinggi ialah kat sini. So this is the answer for 1. 4b1. Ini soalan pertama. Okay. Kalau jawapan yang kedua, okay, masih X3 positif dengan electronic configuration. You salin je semua 1s2 sampai 3d10. Okay, you salin je. Okay, yang 4s2, 4p1 sudah hilang kerana dia buang 3 elektron. Elektron yang pertama dari 4p. Elektron yang kedua 4s, ketiga pun dari 4s. Dia buang elektron. Untuk mencapai octet. Okay, octet ialah apa? Kita akan belajar chapter 4. Maksudnya dia nak stable. Okay, so sekarang dia tanya, draw the orbital occupied by the electron highest principal quantum number in X. Dia nak X. X maksudnya sini. X ialah yang ini. Jadi yang highest ialah 4s2 dengan 4p. So soalan ni sama dengan jawapan berapa? Dia sama dengan jawapan CK. Soalan yang pertama. You kena buat 1s orbital kemudian 3p orbital. Okay. Ya. Soalan ni dia soalan yang sama dengan CK. Okay. Dia kena buat untuk, tapi labelling ialah 4s, kemudian P kena buat 4py, 4pz, 4px. Okay. Nampak tak? Soalan start mula sama dah. Pattern dia sama dah. Okay. Boleh faham untuk soalan 4? Boleh madam. Okay, bagus ha. Okay, soalan 5. Pasal Hansrud-Pauli exclusion principle. Okay, mari kita tengok soalan dia tanya apa pula. Two orbital through the below not allowed. State principle that are not obeyed. Okay, kita belajar 3 rules tu. Kita kena beritahu mengapa dia tak obey. Okay, siap. Yang pertama ni apa? Dari sini kita tahu dah. Apa yang dia tak ikut? Anak panah, full anak panah. Dia kena kat sini dulu. Okay, benda ni tak ada. So, jadi dia tak ikut peraturan apa? Hansrud. No, Sorry. Pauli. Sorry. bukan. Bukan. Hansrud. No, dia tak ikut Aufbau. Aufbau kata, kalau ada elektron, kerana 1s dulu, you kena isi 1s penuh dulu, baru sambung 2s. Betul tak? Kerana soalan, okay, you nampak kerana dia tak pay up, tapi jawab. Ya. Kerana 2s lower energy than 2p. Jadi you kena isi 2s dulu baru. Okay, yang Pauli tu, okay, yang Hansrud-Pauli tu, sekiranya dia kat 2p kat sini, okay, dia isi, biar kita buat macam ni. Kita buat perbincangan dulu. Nah, yang macam ni. Ini baru kita cakap dia tak ikut Pauli. Kerana Pauli kata, semua kena ada set yang berlainan kan, macam ni kan. Okay, jadi ini baru kita cakap dia tak ikut Pauli. Tak ikut Pauli. Yang ini kerana 2s dia tak isi penuh. Terus pergi 2p. Jadi ini tak ikut Aufbau. Boleh faham?
Faham eh? Nampak tak? Konsep tak kukuh ah. Okay. So, first dia cakap Hans memang salah dah. Okay. Jadi Hans tu salah. Okay. Dia cakap Pauli. Ini pasal Pauli. It does not obey Pauli. It does not obey Aufbau principle. Okay, semua orang catat lah. Ini tak ikut Aufbau principle. Apostrophe principle. Dia tak ikut Aufbau principle kerana berdasarkan Aufbau principle kata electron must be filled into lower energy. Okay, kat sini lower energy dia rujuk kepada 2s. Until fully occupied before start filling the electron into higher energy level 2p. Kat sini you tak boleh umum sangat. Okay, mungkin orang akan pergi cari. Oh, I pergi cari Pauli. Okay, you bagi electron fill the lowest energy orbital first and other orbital in order of ascending energy. I tahu definasi betul. Tapi sekarang soalan dia spesifik. Soalan spesifik. Jadi you kena beritahu electron fill in the lowest energy orbital first kurungan 2s. Then only continue fill to a higher energy which is 2p. You kena be specific. Mention this one is 2s, this one is 2p. Kena jawab secara spesifik lah. Okay, inilah sebab mengapa ada pelajar rasa dia jawab betul dah tapi tak dapat markah kerana kat sini tak boleh terima jawapan umum. Ya, boleh? Okay, so ini Pauli exclusion principle. Okay, betul. Pauli exclusion principle. Jom kita check spelling dia betul tak? Pauli exclusion principle. Betul dah. Pauli apostrophe S exclusion principle. Okay, betul. Each electron okay, opposite spin. Okay, betul dah. Kerana ni dia beritahu sini. Okay, each orbital, okay, dia boleh specific for the 2s orbital. Each orbital can be occupied. Macam tu lah. Pauli principle. Principle. Spelling salah. Tak dapat markah. Ipang. Careless mistake. Nampak tak semua orang? Nampak Min? Macam ni sudah hilang satu markah dah. Okay, sometimes kan dia sangat cruel. Cruel means dia sangat zalim. Kalau ni silap, explanation tak dapat markah. Kalau yang baik hati, okay, nama salah tapi explanation dapat markah. Tapi kita tak tahu bila akan zalim. Tak tahu kerana kita ikut bos kita kata. Bos kita cakap tak ada markah, tak ada markah. Kalau bagi. Okay, so be careful about the spelling. Okay, next question number 6. Okay, soalan dah. Okay, the ion of atom X has 8 outermost electron. Luar sekali ada 8 dan 10 kat dalam. With a charge of -1. Dia ada -1. Okay, this is ion of atom X. Discuss all the rules and principle used. Okay, rules memang 3 ni lah. Okay, Aufbau principle, Hans-Rule, Pauli exclusion principle memang ada. Okay, jom kita jawab soalan dia dulu. Soalan nak apa? Dia nak discuss. Tapi sebelum kita kena tahu orbital diagram dia. Okay, jumlah berapa elektron? Asal dia jumlah berapa elektron? Meta nak tanya. Sebelum dia jadi ion, X apa electronic configuration dia? Siapa boleh jawab? 11. Berapa belas? 11. Hah? Betul tak? Mengapa 11? Kejap. Ada 19. 19. Okey, ada orang bagi 11, ada orang bagi 19. 18. 18. Ada orang bagi 18. Lagi apa jawapan? 17. 17. 17. Okay, stop. Okay, this is A. A 11, B 19, C 18, D 17. A, B, C, D. Yang mana betul? P. Ayah, papa, cucu, datuk. Datuk. Ya, jawapan dia datuk. 17. Sayang. Okay, 8, 10, 18.
kemudian dia bercharge negatif 1. Maksudnya dia sudah tambah 1 elektron semasa dia jadi ion. Maksudnya semasa X negatif dia 18. Jadi semasa X dia ialah 17 sahajalah. So 1s2, 2s2, 2p6, okay, dan 3p berapa? 10, 12, 12, 5. Okay, 17. Asal dia 17 elektron. Kerana tambah 1, dia jadi 18. Boleh faham? Kena berhati-hati faham betul-betul. That's why yang ni 10 inner. Yang ni outer. Yang ni lah outer. Okay, outermost electron. Semasa atom dia 7. Semasa ion dia 8. Okay, saya tak jawab soalan lagi. Saya hanya sedang fahamkan soalan. Okay, so this is betul kalau untuk X. Label dengan betul-betul. Okay, ini sangat umum kerana kat sini semasa label you tak beritahu ini ialah X ke X negatif. Actually this is X. Okay, kerana dia 2p5. Discuss. Okay, so outbound. Okay, semasa terangkan ini jangan guna koma. Koma tu silap. You guna simbol ni. Lebih besar, lebih besar. Okay. Hans Shu kata apa? The 4 electron in 3p orbital are singly filled with the same pin before it before it's paired. Okay. Dia bukan saja 3p ya. 2p pun sama 2p 3p pun sama So the 4 electrons, mengapa 4? Jadi sini ada masalah juga, akan salah. Boleh tahu tak Daniel mengapa you tulis 4 electron in 3p? Mengapa you tuliskan 4 betul tahu? Mengapa you tuliskan 4? Saya salah pada sudah pasti. Untuk case ini, you pergi cari balik definasi je. Hans kata apa? Okay, ini secara umum. Okay, you ambil je ayat ni. Okay, lepas tu, you cakap. So, you kena terang. Itu yang umum. Jadi, you kena terang lagi. So, the electron are filled into degenerate orbital single parallel spin before they pair up in 2p and 3p orbital. Okay, madam tak ulang tadi. Okay, kita untuk menerangkan soalan macam ini mesti tulis. Lepas tulis, kemudian you kena tulis lagi secara spesifik berdasarkan soalan. Jadi untuk soalan sini, you akan ulang semula, have to singly fill with the other untuk 2p dan 3p. Apa pun sama. Apa kerana tadi you sudah bagi yang ini. Okay, you sudah bagi yang ini. Lepas tu you terangkan sini. Okay, untuk case ini you tak payah semua kerana dia sampai berapa je? Dia sampai 3p je. That's why you tulis 1s lebih besar 2s dah. Okay, ni tulis. Tapi you guna comma memang salah. Dia kena lebih besar. Okay, Pauli. Okay, Pauli you bagi. Okay, as definition betul. Okay, bolehlah. The 2 electron occupied the same orbital must have 3. Kalau you nak details lagi, you boleh cakap. Okay, for example, 3p, 3s lah. 3s, you could tunjuk 3s. Satu up, satu down. Okay, 4 different. For example, 3s with different spin for the electron arranged in different opposite side, in opposite direction. You buat tunjuk 3s. Okay, boleh faham semua? Betul. Nanti petang tu anda present bukan aku terang you present Okay, rasa tak ada masalah. Ni tak ada masalah. Balance electron salah. Ni tak ada. Hanya ni je.
Hanya ni je, 4S2, 4P je. Okay. So ni N ke O? Keep a set. Okay, O. Jadi betul. Tapi salah juga. Nanti balik kena tahu lah. Beritahu mengapa salah. Throw and space one of the. Okay, salah satu. Salah satu. Kerana you tahu dia memang ikan. Throw the occupy the line on the axis where electron occupy. Oh, dia nak D. Dia memang nak D. Jadi ni DXY betul. DXZ betul. Ni DYZ. DYZ betul lah. Tapi dia nak berapa? Draw and label one of the three-dimensional D orbital where electron occupy the space on. Draw and label. Salah satu je lah. Okay, mengapa ini salah? Siapa boleh beritahu saya? Dia bukan silap jawapan. Dia silap cara jawab. Sifat orbital tak ada masalah. Bright electronic configuration, valence, tak ada masalah. If nak satu je. Okay, set of quantum number. One electron in the s orbital. Dia nak s orbital. Soalan umum mana? S orbital. Lepas tu draw and label satu je untuk d orbital. Okay, kita kena tahu d orbital dia ada berapa. D orbital. Satu je lah, dia memang satu je. Draw and label one of the three-dimensional. Okay. Jawapan Faris sebenarnya betul, tapi dia cara jawab salah. Siapa boleh beritahu saya dia cara jawab salah kat mana? Untuk tiga. Yang ini. Yang O tu tukar jadi M. Yang apa? Yang atau tu jadi dan. Bukan. Kerana dia nak satu je. Oh betul. Kalau you tulis N salah. Kena ada yang NLMS tu ke madam? Ya. Siapa dia? Nuha. Nuha, terima kasih Nuha. Apa yang Nuha kata tu betul. Tadi kat depan madam pun dah cakap dah. Semasa jawab soalan ni, memang kena tulis NLMS. Kena tulis NLMS sama dengan apa-apa. Kalau you tulis lagi 400 positif half tak dapat markah kerana you tak ikut cara jawab. Okay. That's why jawapan you betul tapi memang tak bagi markah lah. You kena buat tepat. NLMS equal to. Ataupun macam ni. N sama dengan apa, koma, L sama dengan, okay, N sama dengan 4, L sama dengan kosong, M sama dengan kosong, and then S sama dengan positif half. Ataupun negatif half. Okay. Ataupun macam ni. Salah satu. Kalau you tengok video saya, memang saya ada ajar. Nokta pun ada tunjuk dengan jelas cara untuk jawab set of quantum number. Ni kat 2.2 kot. 2.2 ada ke tak? Nampak tak? Mesti ada tepat ni. Baru sambung. You tak boleh terus. Okay? Tak boleh terus. Ya. Sila pergi tengok video saya tak buat semua exercise kat sini. Okay? Okay, soalan 7 dan 8. Okay. Diberi. Oh, dia nak elektron yang ke-9. Okay, set sahaja. And then draw orbital diagram. Valence electron. Okay, betul tak tahu valence electron kat sini ialah yang mana? Kelas? 3S2 3P. Yes, this is the valence. Jadi you kena buat bulat dan loops. Okay, nak buat bulat dan loops macam soalan CK lah yang ni. Okay, elektron yang ke-9 kat mana? Kira. Ya, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, dia kat 2P6. Okay, kita tengok 1, 2, P1S, 3, 4, 2S, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kat 2P. Kalau 2P,
Okay, NLMS dia. NLMS sama dengan berapa? N sama dengan? 2, L sama dengan? 1. Okay, M sama dengan? Ada 3 kemungkinan. Negatif 1, kosong ataupun positif 1. Untuk M untuk S ada 2, positif half ataupun negatif half. Jadi ada 6 jawapan. Okay, jadi you bagi berapa je dia nak? 1 je. Okay, so jom kita tengok jawapan kawan anda macam mana. Oh, ini Nurudin. Okay, so N, L, M, S. Okay, sama dengan 2, 1, okay, positif 1, positif half. Or 2, 1, positif 1, negatif half. Okay, ataupun sini kosong, sini negatif 1, sini kosong, sini negatif 1, tapi semua negatif half. Okay, jadi bagi 1 cukup. Jangan buang masa tulis semua. Kalau tidak 1 je. Okay, bagi 1 ini sudah dapat markah. Boleh faham? Madam, Ada- kau tu tak payah tulis lah. Tak payah. Kerana dia Alright. nak 1 je. Okay. Kalau you nak tulis rajin sangat, jangan lupa tulis O. Kalau you tak tulis O, dia anggap N. Salah juga. Berhati-hati ya. Okay. Dia nak semua, you kena baca soalan betul. Dia nak set, bagi je. Okay. Next. Soalan dia tanya apa yang seterusnya? Okay, draw the orbital diagram for the valence electron. Valence electron senang je. So, orbital diagram sayang. Orbital diagram, maksudnya ni lah platform. So, this is 3s label. So, this one 3p. 3p 3. Kena degenerate dulu. Ikut Pauli. 3p. So, this is the answer for B2. This is the answer for B2. Okay, B3 sama dengan CK. Draw and label 3D shape, maksudnya 3D lah, occupied by the valence electron. Jadi kena buat satu bulatan dan 3 PXPY. Kan nampak tak? Dia nak and label, draw and label orbitals. Semua lah, jadi kena buat 4-4 lah. Satu bulatan 3S dan 3 PX, PY, PZ. Okay ya. Last kali, tengok soalan memang suka tanya suruh explain. Rasa perlu ulang ke tak payah? Tak payah kan? Tak, madam. Okay. You memang kena explain Pauli, Hans and Aufbau. Cara jawab macam tadi je. Okay, macam jawapan tadi. Yang macam ni. Aufbau tulis ayat kemudian kena ikut susunan dia. Lepas tu Hans Ru kena bagi definasi ni. Hans Ru terus bagi definasi Hans Ru. Jadi penting definasi tu kena hafal. Memang kena hafal. Hafal lepas tu faham. Okay, Hans Ru you cakap benda ni. Lepas tu you bagi contoh 2S ke 3S ke tak kisah. Lepas tu kali Pauli, you buat macam ni. Kemudian tunjukkan memang kena opposite spin. Okay, memang berbeza. Okay ya. Oh sorry. Kalau Hans Ru mesti bagi P orbital 2P ataupun 3P. Okay. So sekarang ingat semasa terangkan Hans Ru definisi ni bagi contoh 2P ataupun 3P. Okay. Semasa buat penerangan untuk ni senang je guna S orbital. 3S ke atau 2S. Memang kena opposite. Ni ialah 400. Ini ialah kalau 200 positive half. Ini 200 negative half. Okay. Kalau Aufbau ambil ayat ni kemudian mesti tunjuk order of filling of orbital. Bagi contoh ni. Ikut soalan you. Soalan you sampai D bagi sampai D. Soalan sampai S bagi sampai S. Okay, kalau soalan sampai P je bagi sampai sini cukup. Kemudian mesti lebih besar, mesti guna simbol lebih besar. Okay, 9. Oh, soalan ni senang. Okay. Anomalous cases chromium. Okay, 10 tanya apa? Okay, 10 dia tanya ni. N, L, identify is orbital. Orbital ialah apa? Sini 3D lah.
Okay, lepas tu draw the spatial orientation for all possible orbitals. Oh, dia nak semua. Jadi, jadi kita buat 5 lukisan lah. Okay, 5 lukisan kita lukis. Jawapan dia 3D, kemudian buat 5 lukisan dia. Okay. Lepas tu ni pun senang, kita tengok cara jawab dia. Okay, the anomalous, the unusual, okay, half field. Okay, so expected, betul, 4S2 3D4. Tapi actual, yes, 4S1 3D5. Penerangan dia, unusual stability, half field, yes, ada unusual stability. Okay. Kalau boleh, penerangan dia sepatutnya lagi jelas. You tengok nokta. Tapi tempat markah dia ada, memang tempat markah dah. Oh, nokta pun tak tulis dengan jelas ah. Okay. Kalau boleh kan, madam nak you buat, okay. One of the electron from the 4S to here. One of the electron from the 2s orbital is transferred to 3d orbital to form the 3d5 half field orbital. Why? Because extra stability of the half field 3d5 orbital. Okay, madam nak you tambah ayat je. Tambah ayat 4s, ada satu elektron, okay, pergi ataupun transfer ataupun transfer lah, guna perkataan transfer ke sini. Mengapa nak transfer? Kerana 3d5 half field stability. Okay, ini untuk chromium dia half field. Kalau untuk copper, completely filled. Okay, why? Kerana extra stability juga. Okay, itu sahaja untuk perbincangan ni sampai sini. Okay, jom kita tengok yang ni macam mana. Lengkap ke tak? Thanks for watching. Please do remember subscribe my channel and follow my IG, TikTok and Facebook. See you all again on next video.